Bismillahirrahmanirrahim. Dalam part yang kedua ni saya akan mengulas berkenaan tentang sambungan daripada part yang pertama. Part yang pertama kita telah menjelaskan bahawa keperluan pesakit itu menggunakan 3 jenis mandian. Dan 3 jenis mandian ini kita gunakan berdasarkan kepada masalah kita nak pilih, berdasarkan kepada masalah yang kita sedang hadapi. Kalau kita tak tahu nak pilih yang mana satu, itu kena rujuk pada saya lah. Tapi secara asasnya saya dah sebut dalam part yang pertama. Jadi selepas mandi tu, jadi kita mandi sekejap aja. Pagi subuh sekali kita mandi kan. Tunggu 3 minit baru kita bilas. Lepas mandi tu perlunya kita kepada minyak angin lah. Kita boleh pilih salah satu daripada 3 jenis minyak angin ini, dan saya sudah jelaskan juga dalam part yang pertama kenapa kita nak pilih 3 jenis minyak angin ini. Jadi fungsi minyak angin ini ialah kita akan gunakan selepas daripada mandian itu. Kita rasa bisa, letih dan sebagainya, kita kena kerap hidu wangian ini pada setiap apabila kita berada dalam keadaan tidak stabil. Dan keadaan yang tidak stabil bagi pesakit yang sama ada kena sihir, saka ataupun santau, dia akan berada kepada 3 waktu ini. Yang pertama, pada waktu tengah hari. Apabila nak masuk tengah hari, dalam pukul 11 tu nak masuk tengah hari, okey, itu adalah waktu yang paling kritikal. Ada sesetengah pesakit dia akan rasa sakit pada masa itu. Ada yang tak rasa masa tu. Waktu yang kedua ialah apabila kita berada pada senja. Waktu senja. Waktu senja dan nak masuk dalam asar tu sampai kepada waktu maghrib. So ini adalah waktu-waktu yang kita kena ingat, kita kena banyakkan selawat, kita kena kerap hidu dalam-dalam. Nak sapu boleh, tempat yang sakit tak ada masalah, no hal. Cuma nak menjimatkan kos rawatan itu, kita kena hidu, kita imaginekan wangian itu pergi ke jantung dan pergi kepada tempat yang kita sakit. Kita bayangkan wangian itu pergi kepada tempat yang sakit. Dan satu lagi waktu ialah pada waktu apabila nak masuk tengah malam. Tengah malam ini apabila kita nak masuk dalam pukul 11, kita nak tidur dan sebagainya tu, kita boleh menggunakan 3 jenis minyak angin ini untuk kita genggam dan kita banyakkan selawat. Dalam kaedah ikhtiar kita itu, kita kena mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Genggam dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ikhtiar ini dijadikan sebagai suatu kaedah untuk kita minta berlindung dengan Allah daripada gangguan sihir, saka dan juga santau. Jadi benda ini kena buat secara rutin dan setiap hari kena buat. Dan selawat. Dan apabila dia buat setiap hari, ertinya kita sedang menjalani rawatan itu setiap hari. Sebab itu saya sebut bahawa kaedah ini ialah nak membantu kepada mana-mana pesakit yang tidak sempat pergi pada pusat rawatan. Sepatutnya pesakit kena pergi dirawat setiap hari. Macam kalau kita kena satu sakit yang kritikal, kan, kita terpaksa di warded masuk dalam hospital. Hari-hari nurse akan bagi ubat, setiap masa, satu ketika itu dekat hospital. Bagi pesakit sihir ni, kalau dia sekali rawatan, dia tak cukup. Dia memerlukan kepada rawatan yang berterusan, dan benda ini memerlukan kepada kekuatan pesakit itulah untuk dia teruskan rawatan itu, dan dia mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia kekal kuat, untuk dia buat apa yang saya telah sarankan dan saya telah syorkan. Okey, benda yang berkaitan tentang gel bidara dan juga minyak angin kita sudah selesai bahas. Sekarang ni kita masuk kepada step yang kedua, iaitu penggunaan 7 telaga Raudhah. Saya dah sebut dalam part yang pertama bahawa fungsi gel bidara dan juga minyak angin ini adalah membuang segala yang ada dalam diri kita, sebagai ikhtiar kita lah, yang kita buat untuk membuang. Jadi apabila kita dah buang, kita kena repair benda itu, sebab benda yang ada dalam diri kita itu sudah dirosakkan oleh makhluk halus, terutamanya aura diri kita sudah dirosakkan, menyebabkan orang benci dengan kita, menyebabkan orang tak suka dengan kita. Apabila kita cakap sering disalahertikan, ataupun kita sendiri sering bersangka buruk pada orang lain. Ini semua benda-benda kesan daripada rosakan tadilah, kesan daripada sihir tu. Kita cepat marah, kesan kita jadi macam panas baran. Kemudian kita suami isteri ni sering dibisikkan dengan perkara-perkara yang telah lalu 10 tahun
yang telah lalu, kalau kita sebagai suami, kita dibisikkan dengan kesalahan isteri yang 10 tahun dulu, dia recall balik supaya kita ingat, supaya kita marah dengan isteri kita. Begitu juga dengan isteri. Apabila tiba waktu senja tu, kita dibayangkan, dibisikkan dalam telinga kita, dalam fikiran kita, dalam hati kita tentang keburukan suami kita 10 tahun dulu. Dia recall balik benda-benda yang seperti itu. Ini kesan daripada sihir itu, dan juga kesan daripada dirosakkan kepada fikiran yang ada di dalam gangguan yang ada pada jantung tu, yang menyebabkan kita senantiasa berfikir negatif. Sebab itu dalam hal ini kita kena wajar jalani rawatan. Sebab itu pentingnya menggunakan 7 telaga Raudhah ini. 7 telaga Raudhah ni, dia kena buat mandian dengan ais. Mesti buat. Cara dia ialah kita ambil 7 telaga Raudhah ni, kita buka ni, kemudian kita titis sebanyak 7 titis. 7 telaga Raudhah ni kita titis dalam baldi. Jadi baldi ni kita isi separuh air sahaja. Tak perlu penuh sampai 1 baldi. Separuh air. Tujuan dia separuh supaya kita larat nak angkat nanti masa kita mandi. Dan kita memerlukan hanya beberapa air sahaja. Air sini jangan banyak-banyak. Sekadar air tu dah rasa sejuk pun dah okey. Ada yang tanya dengan saya, Ustaz, kalau guna air kowe boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia sejuk. Dia tak mesti terlalu sejuk, tapi kalau lagi sejuk lagi bagus, kan? Sebab jin tak suka dengan benda sejuk dan tak suka dengan wangian 7 telaga Raudhah ni. Yang mana kita kena titis sebanyak 7 titis. 1, 2, 3, 1, ni 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi kita dah titis, dah campur dengan air batu tadi. Dah campur dengan ais, kita isi separuh daripada baldi ni, kita kacau mengikut arah lawan jam. Jam tu pusing gini, kita pusing ke sebelah kiri, arah lawan jam mengikut kaedah pusaran tawaf. Kita putarkan ikut arah lawan jam, dan kita baca Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, kemudian baca Fatihah 1 kali lagi, kemudian ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 1 kali, kemudian diikuti dengan selawat 21 kali sambil kita baca masa kita kacau 7 telaga Raudhah tu, kita buat macam tu. Kita kacau mengikut arah lawan jam. Dan benda ini masa kita kacau itu, kita buat di luar bilik air sebelum kita mandi gel bidara dan juga minyak angin. Baik, 7 telaga Raudhah ni hanya dibuat mandian seminggu 3 hari berturut-turut. Maksudnya hari ini, esok dan lusa. Dia tak boleh hari ini, esok, yang ketiga tu nantilah kita sambung. Tak boleh. Dia mesti 3 hari berturut-turut. Dan waktunya mesti sama. Kalau kita mula pada hari pertama itu pagi, hari kedua mesti pagi, hari ketiga mesti pagi. Kalau bermula pada waktu petang, hari pertama petang, kedua petang, ketiga petang. Jangan kita berubah-ubah waktu itu, dan 1 hari hanya sekali mandi sahaja. Dan 7 telaga Raudhah ini dia mandi selepas kita mandi gel bidara. Kita dah mandi sama ada daripada Raja Gel ini, gel feminin ni ataupun gel hijau ni. Lepas kita mandi, dah bilas dengan air bersih, kemudian kita siram 7 telaga Raudhah tadi yang dah campur dengan ais yang separuh ini dengan sekali siraman, kan? Kita siram dengan sekali siraman, 1 zap terus macam tu daripada kepala. Jangan kita guna gayung. Gayung tak cantik, 1, 2 tak cantik. Mesti sekali siraman daripada baldi. Dan kita kena pastikan masa kita siram itu mestilah rata air itu ke seluruh tubuh kita. Dia mesti kena kat kepala dulu. Zap dekat sini, terus turun ke seluruh tubuh badan kita. Dan masa itulah kita niat mohon dengan Allah supaya diperbaiki diri kita ini, dan kita minta supaya diri kita ini dicatatkan sebagai orang yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita sambung kepada part yang ketiga.